Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasrahu wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada IAS di atas penganjuran dan pada sahabat saya Sifun Nasir yang nampak letih, sahabat-sahabat yang hadir, Tuan Haji Kamin kepada Al-Ahkam.net, kepada Syah dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saya mohon maaf kerana terpaksa melewatkan sikit tangan ni. Dan saya pun tak tahu apa yang telah Sifu jelaskan. Jadi kalau pengulangan berlaku dan sebagainya, kalau pertentangan berlaku sebagainya, so itu anggap dia sebagai akhir zaman. Sebenarnya saya tak apa fresh, tak apa fit lah. Kalau main bola tak boleh turun lah, jadi simpanan. So hari ni tak apa-apa ni. Tapi sebabkan tengok sahabat-sahabat kita datang semua, insya-Allah kita pun masih boleh mengukir senyuman, walaupun ada yang berkerut dahi memikirkan. InsyaAllah kita tak akan memberatkan lagi setelah beberapa jam tadi bersama dengan Sifu, dan juga setelah makan tadi. So kita tak nak berat sangat. So apa yang saya nak sebut kat sini cumalah benda yang telah pun diketahui saya rasa oleh ramai. Cuma kita nak buat sorotan bagaimana disebutnya Dajjal dalam Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya sebab semua tahu bahawa Nabi SAW memberikan peringatan tentang banyak perkara akhir zaman, dan Nabi juga memberikan peringatan dalam bentuk yang berbeza. Ada kalanya ringkas, ada kalanya panjang lebar, dan ada kalanya Nabi SAW memberikan saiz dia. Sekarang ini aku takuti, ini lebih aku takuti, ini tidak begitu, ada lagi yang lebih ditakuti. Jadi benda-benda ni adalah penting untuk kita ambil pengajaran. Dan yang kedua ialah tentang hadis-hadis berkaitan akhir zaman ni memang kita katakan banyak, dan ia perlu kepada interaksi yang sesuai supaya kita dapat berikan tafsiran yang tidak melampau dan juga tidak kurang. Sebabkan ada ketikanya kita berbicara tentang hadis akhir zaman, dan ada yang terlalu beria untuk menetapkan ataupun meletakkan hadis tersebut pada peristiwa ataupun tarikh tertentu, ataupun pada watak-watak dan peristiwa tertentu, dan sehingga akan dilihat ada takalluf ataupun apa yang kita panggil sebagai keterlaluan, bila kita terlampau. Dan saya menyokong pandangan sebagai ulama yang mengatakan bahawa hadis-hadis akhir zaman adalah hadis yang tidak perlu kita letakkan dia punya masa dia bila, tapi lebih kepada hadis-hadis itu sebagai panduan untuk kita ambil pengajaran.
Jadi kita macam saya sebut dekat penganjur itu, tarikan dan juga orang kata apa, Dajjal punya nama ni punya begitu hebat sampai ramai yang nak datang program. Belum dia datang lagi. Jadi ini antara satu tanda bahawa saya tak mau nak buat lawak merapu lah, tapi kadang-kadang ada orang dia buat lawak, dia kata kalau Dajjal ada Facebook kan. Jadi itu lawak yang, jadi kalau kita fikirkan lawak tu sebagai satu cambahan idea. Kalau Dajjal ada Facebook, fan dia ramai ni, fan dia ramai kan. Sebab dia menarik. Dan yang lebih peliknya ialah dia digambarkan dengan wajah yang tidak elok, tapi dialah yang akan dapat pengikut yang ramai. Jadi apa ni, wajah tak mainkan peranan sama sekarang ya. Jadi kita lihat dalam hadis Nabi, perkataan Dajjal sebenarnya membawa makna yang menarik, iaitu dia menutupi dan menghiasi kebatilan dengan keindahan, seolah-olah ia benar. Jadi ini memang amat penting untuk dikaji oleh orang yang nak mempromosikan apa-apa benda lah, untuk niaga, untuk apa. So dia kena guna teknik Dajjal yang begitu hebat sehingga produk yang buruk orang boleh beli, idea yang buruk ada ramai pengikut. Dan Wallahualam mungkin ini juga yang dikaji oleh pihak barat. Sifat-sifat Dajjal mungkin sipu saya tak tahu macam dia bentang, tersusun ataupun mengikut hadis atau mengikut poin. Mana-mana yang saya harap saya dapat berikan, mana-mana yang perkara-perkara yang boleh menambah lagi lah yang telah pun elok dibentang oleh sipu tadi. Bentangan dia pun penuh bertenaga, apa daripada luar dah dengar. Jadi sifat-sifat Dajjal ni adalah sifat fizikal dan juga sifat yang kita panggil seruan dia. Maknanya dia ada dia boleh dikenali dengan rupa parasnya, dan dia juga boleh dikenali dengan seruannya, dan dia juga dikenali dengan sifat dan keajaiban dia. Jadi di antara yang penting ialah, pertama tadi ialah Dajjal itu sendiri, iaitu daripada penutup ataupun menutup, menghiasi kebenaran, menghiasi kebatilan sehingga nampak seolah kebenaran. Dan juga dia digelar juga Al-Masih ya, sama macam Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kalau mengatakan bahawa ini Al-Masih, apa ni, bila adanya Al-Masih Dajjal, maka Tuhan letakkan lawannya, iaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Itu kebenaran akan mengatasi kebatilan. Dan banyak perbincangan tentang Dajjal ni daripada mana? Daripada hadis yang sahih kita dapati bahawa dia adalah manusia dan memiliki sifat-sifat tertentu yang mana kita akan lihat fizikalnya, mungkin telah disebut tadi, iaitu dia orang yang pemuda, kuat. Tapi dia bukan orang kata apa macam Merlin ke apa, Merlin atau Nenek Kebayan ke apa. Dan dia putih kemerahan, okay. Dan dia juga digambarkan qasir, iaitu rendah tapi besar, iaitu jasim. Dan dia juga nampak mukanya itu, kita nak yang paling jelas adalah pada mukanya, iaitu pada matanya. Baik, mungkin semua dah tahu. Cuma saya nak sebutkan bahawa terdapat mereka yang kita sentuh beberapa isu lah. Ada mereka yang mengatakan bahawa terdapat pencanggahan, sebab ada hadis yang menyebut dia cacat ataupun buta pada mata kanan.
tersebut pada mata kiri, ya. Dan sebagai ulama cuba untuk memilih salah satu, dan sebagai ulama lagi yang lebih ramai saya rasa memilih untuk menyatukan maksud hadis-hadis tersebut. Di sini ada poin yang penting untuk saya kongsi, iaitu dalam memahami apa jua hadis yang nampak bertentangan, sama ada dalam bab ini atau bab yang lain, kita perlu kepada rujukan yang banyak dan juga memahami apa yang ulama sebutkan. Dan inilah yang paling penting, disebabkan didapati sebahagian kita suka untuk mengambil apa yang kita panggil yang paling tepat, kadang-kadang menolak pula yang kurang tepat, sedangkan kadang-kadang kedua-duanya bermaksud yang benar. Jadi kita tak boleh abaikan bila mana hadis ni sahih. Sampaikan ada saya terbaca orang Arab tulis, dia kata melalui hadis Dajjal ini dia buat kesimpulan bahawa Bukhari dan Muslim ada yang dhaif. Daripada situ. Kenapa dia kata? Kejap Ibnu Sayyad, kejap yang kena rantai dekat pulau, kejap mata kanan, kejap mata kiri. Jadi benar ni dia kata tak mungkin dua-dua betul. Maka dia kata terdapat hadis yang dhaif dalam Sahih Bukhari. Dan dia kata untuk memelihara sunnah kita kena tapis Bukhari dan Muslim. Itu ayat dia yang saya baca. Ini masalah besar. Masalah bila kita cepat sangat, kita panggil terkejut beruk bila jumpa hadis yang bertentangan. Kita duk kira inilah masanya untuk saya buat tapisan, inilah masanya untuk saya singkirkan dan untuk saya undi, sedangkan hadis tu kedua-duanya sahih. Bahkan ada yang lebih daripada tu, yang menganggap bahawa hadis sahih ni adalah hadis yang akal boleh terima. Akal siapa? Akal dia. Kalau akal dia sempit, sempitlah penerimaan dia. So hadis sahih tinggal sikit. Kalau akal dia besar sikit, hadis sahih makin banyak. Jadi kalau akal dia boleh terima, settle. Jadi dia akan melarat membawa kepada benda tersebut. Itu yang lebih penting untuk kita huraikan. Sebab tu bila ulama sebut tentang mata Dajjal, mana yang cacat ataupun yang buta, kedua-duanya ada dipanggil awar tu, maksudnya ialah yang mempunyai kecacatan pada mata. Dua-duanya bermasalah. Cuma yang kanan ni memang tertutup dan tidak dapat melihat. Yang kiri itu nampak tak elok walaupun dapat melihat. Dan ada teori yang saya baca juga, mungkin Sifu pernah jumpa, iaitu Dajjal dia buat mata lain. Dia buat mata yang lain, sering mata ataupun mata palsu. Dia asal dua-duanya buta, dia buat mata lain. So itu ada teori bertahap tu, kan. Kita akan jumpa semua ni. Jadi keduanya menunjukkan kelemahan dan kekurangan. Satu, tak dapat melihat langsung, iaitu mata kanan kiri. Kanan khilaf. Jadi kalau ikhtilaful fuqaha tak apa, jangan ikhtilaful juhala. Dan jadi mata kanannya memang ditutup. Sebab tu antara digunakan perkataan mamsuhul ain al-yumna, iaitu mamsuh, masaha, yumsah, mamsuh, al-masih, ditutup, disapu dia panggil. Dan ada yang mengatakan sebab Dajjal adalah sebab dia bergerak pantas di muka bumi, so dia mana al-masih juga, yamsahul ard, iaitu meliputi bumi. Kemudian mata kirinya ada kecacatan yang menyebabkan nampak kekurangan. Ada isi yang timbul di mata kiri. Jadi sekarang ni kedua-duanya memang melambangkan kelemahan. Dan ini yang pelik, bahawa bagaimana dia boleh kumpul pengikut yang ramai. Dia boleh berjaya mengumpulkan pengikut, dan ini menunjukkan bahawa manusia, sebagaimana dalam Sunnah Abu Daud, hadis yang mendekat bahawa Nabi suruh kalau hidup di zaman Dajjal itu jangan tunggu, kena jauhi.
Sebab ada orang yang menyangka dirinya beriman, dia kata tak apa, tak kisah, aku boleh hadapi, dan dia terpedaya dan tertipu. Sebab tu ramai orang yang mungkin bila dia baca kisah Dajjal, dia kata okey, takkanlah aku boleh tertipu dengan makhluk sebegini ataupun orang sebegini. Cerita mudahnya ialah hidup kita pada hari ini pun masyarakat dah tak dapat istiqamah walaupun Dajjal belum muncul. Kan, tak dapat istiqamah. Apatah lagi kalau dia muncul, dia tak ada pun. Kan? Pun kita dah tak dapat nak istiqamah dalam hidup kita. Apatah lagi kalau dia ada, dia akan mengganggu banyak. Sehingga kan ada riwayat yang menyebut bahawa dibimbangi itu sehingga ada orang Islam yang seolah-olah mengurung keluarganya ketika Dajjal timbul. Sebab apa? Ni bukan soal kecil. Ya. Kalau TV, kita tutup TV. Nanti dia buat telekas nanti, dia bagi ucapan dia daripada UN ke apa. Habis semua orang, oh betul juga. Ya. Ini menarik. Okay. Dan sifat fizikal Dajjal juga, kita dapati kesemuanya ada kekurangan. Termasuklah cara dia berjalan dengan kakinya yang dikatakan cacat sikit atau bengkok. Dan dia juga walaupun macam tu, dia juga dengan rambutnya yang tebal dan kerinting yang amat sangat, sehingga tidak menarik. Okey. Kemudian badannya juga besar. Kan? Kita boleh bayangkanlah kalau kita mampu. Dan dia mempunyai apa yang kita katakan, segala kelemahan dari sudut fizikal, tapi segala kehebatan dari sudut yang lain. So di sini digunakan semua. Dan kalau kita boleh baca hadis-hadisnya, kita akan dapat lihat bahawa Nabi SAW menceritakan sehingga Nabi boleh membayangkan. Di sini kalau kita boleh ambil sikit pengajaran ini ialah bagaimana kita perlu pesan dan terus memesan dan menegur ataupun memberikan peringatan, walaupun di depan kita orang yang kita rasa terbaik. Nabi SAW di depan ni sahabat, dan dia pun tahu bahawa di sepanjang zaman ialah manusia ataupun umatnya ada yang baik, yang taat pada Allah, tapi dia tetap memberikan pesanan dan berulang-ulang kali, sehingga kan sahabat rasa takut pada masa itu. Khafada fihi wa rafa'a fihi wa khafad. Maksudnya ada dua maksud hadis tu. Ada ulama kata Nabi cerita Dajjal ni hebat sampai sahabat rasa terkejut, dan Nabi jatuhkan dia ni kurang dan lemah, sehingga sahabat rasa dia kecil. Dan satu lagi tafsiran ialah Nabi cerita dengan suara yang perlahan, kemudian Nabi tinggikan suara. Jadi Nabi buat begini bersungguh-sungguh dalam banyak hadis yang nampaknya memakan masa yang panjang, sehingga sahabat merasakan bahawa Dajjal tu dah ada, dah dekat. Itu maksudnya. Jadi pesanan-pesanan Nabi ni maksudnya Nabi tak pernah rasa macam kita dah dapat satu, apa dia panggil, satu jaminan sahabat dia ni akan ataupun umat Islam seluruhnya akan tak payah pesan, dah faham sendiri. So kita kena kaitkan di situ pesanan yang berulang kali, yang jelas, yang detail. Dan pakar psikologi pun sebut, kalau kita nak menegur atau menasihat keluarga atau siapa, kita mesti jelas. Jangan kita marah tapi tak jelas, ataupun kita larang tanpa penjelasan. Jadi Nabi telah menyebut begini. Dan Nabi juga menyebut bahawa fitnah Dajjal ni di antara fitnah yang disebutkan bahawa antara yang terbesar. Ya. Dan lafaz Sahih Muslim disebut khalqun akbar, ataupun khalqun akbar, satu ciptaan yang besar, akbar ataupun besar. Dan dalam riwayat lain, dalam sunan lain disebut fitnah yang besar, ujian maksudnya, ujian. Jadi walaupun dalam masa yang sama kita lihat ada juga hadis yang menyebut ada lagi yang Nabi takut lebih pada Dajjal.
So sekarang Nabi sebut benda ni pelbagai, untuk supaya sebagai contoh, bila dia tekankan tentang Dajjal, takut fitnah dan ujian lain dia nampak kecil, maka Nabi angkat balik. So itu antara teknik Nabi SAW memberikan peringatan. Dan sifat-sifat fizikal Dajjal ini cukup menunjukkan kepada kita bahawa dia ni tahu kelemahan dia, maka dia menggunakan kelebihan dia. So ini juga benda yang penting, sehingga kan ramai orang yang akan sesat dengan dia. Tubuhnya besar, badannya disebut sebagai lebar, dan juga walaupun dalam masa yang sama matanya begitu, rambutnya begitu, tapi dia mempunyai kelebihan yang lain ataupun fitnah yang lain. Dan Nabi menyebut dengan jelas bahawa innallaha laisa bi'awar. Nabi sebut Allah tak macam tu, kan? Maksudnya nak menyatakan sehingga ke tahap ini, sedangkan sahabat tahu. Itu maksud dia. Sini yang saya nak tekankan bahawa kita kadang-kadang kena doa banyak-banyak kepada Allah untuk hindarkan kita daripada ujian yang mana mungkin kita pandang rendah. Sebab tu di antara cara yang diajak oleh Nabi untuk mengelakkan ujian ini ataupun tipu daya Dajjal ni adalah berdoa. Berapa ramai di antara kita yang amalkan doa tersebut, iaitu yang diajar dalam solat selepas tasyahud. Berapa ramai ada kita yang doa, dan berapa ramai yang merasai doa tersebut. Disebut azab al-qabr, disebut azab al-nar, azab kubur, azab neraka, disebut juga fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. So hidup ni penuh dengan ujian, tapi kita tak pernah minta tolong kepada Allah untuk berlindung, sebagai contoh. Sebab kita rasa relax, kita rasa kita tak terdesak nak minta tolong apa. Sedangkan Nabi suruh baca, digalakkan, sehingga ada di kalangan tabi'in yang suruh anak dia baca setiap kali tasyahud sampai ke tahap tu. Dan fitnatul masih ad-dajjal, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada ujian al-masih ad-dajjal, sampai ke tahap itu. Jadi memohon perlindungan daripada Allah bukanlah semata-mata perkara itu kita nampak terancam besar. Sebab tu ramai orang hanya berdoa bila kabut terbang nak jatuh, ya, lupa semua benda, melainkan hanya ingat mengucap. Saya pernah kena sekali, mungkin ada sahabat yang belum pernah dengar cerita dia. Masa tu nak balik daripada Jordan ke Malaysia, dan naik kapal terbang. Sepatutnya kapal terbang dia terus mendaki kan, tapi masa dia naik dia jatuh. Masa dia naik jatuh. Dia kawan sebelah saya, asyhadu alla ilaha illallah. Saya kat sebelah ada relax tu, bila nak jatuh baru kita mengucap. Dekat-dekat nak jatuh baru kita mengucap. Dia tak, asyhadu alla, aku tak boleh. Dia duduk je dulu. Dia dah mati dah tau. Saya tengok, saya relax tu, saya kata relax tu. Maksudnya kalau dah nak, dia kata kita akan terhempas, berapa minit lagi mungkin lah kan. Saya ni merapu, time-time tu nak merapu juga. Sebab nak bagi dia relax, dia dah duduk sampai tersak nafas sekejap lagi, belum terhempas dah. Belum terhempas dah meninggal tadi, susah. Dan Alhamdulillah dia masih hidup sampai sekarang. Mungkin dia dah tengok rakaman ni. Saya tak mau beritahu nama dia, dalam Facebook ada. Okay. Dia badan tak bersihat, kena buat lawak sikit. Baik. Dan kita pergi kepada hadis, dan kita juga lihat bahawa yang saya sebutkan tadi, bahawa Nabi berpesan faqafada fihi wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Maksudnya Nabi cerita sungguh-sungguh sampai kami rasa dia ada dekat ni, tu tepi-tepi tu, dekat kebun kurma ni, dekat tepi belakang ni, maksud tu. Ini kita boleh ambil pengajaran. Kadang-kadang kita kena penuh perasaan cerita satu benda yang bahaya ke yang apa. Contoh macam sipu, cerita sungguh-sungguh. Jadi dia masuk sungguh-sungguh, tak tahu dia keluar sungguh-sungguh lepas tu tak tahu. Tapi yang penting cerita betul-betul lah. Cerita betul-betul kan? Ada benda kita kena cerita betul-betul, terutama yang melibatkan benda-benda sebegini. Dan
Dan sahabat Nabi yang menarik juga ialah dalam risau dan takut itu, bila kita pergi, saya terus lompat-lompat pada hadis, kita pergi kepada hadis yang disebut berapa lama dia akan berada di bumi. Sipu sebut tadi, mungkin tak sebut ya, semua ada buat ayat, mungkin sipu sebut tu sipu pun boring. Ya, sebutlah cakap tu, iaitu bila sahabat tanya Nabi berapa lama dia duduk kat dunia ni kan. So sahabat ni dia punya fikir dia Dajjal. Kalau dia fikir-fikir betul-betul, dia tak payah fikir sangat lah, nanti lambat lagi. Tapi dia fikir sebab dia nak beritahu lepas ni kan, bukan maksud dia semata-mata dia nak tahu, dia akan sampaikan, dia akan teruskan benda ni. So ni pemikiran dia ke depan. So dia kata berapa lama Rasulullah dia akan ada di bumi. Kalau begitu 40 hari sebagainya. Kemudian dia tanya apa, macam mana nak semayang masa tu, sebab hari panjang kan, hari panjang. Dia faham maksud zahir hadis tu, satu hari macam apa, apa ni, setahun sebulan semua ni, maka dia nak semayang. Bila kita baca hadis Dajjal ni, kita tertarik dekat situ. Sahabat ni dia bukan fikir payah, dia fikir ibadat. Dia kata kalau macam tu macam mana nak semayang? Semayang sebab sepanjang hari. So disebut Nabi kira waktu dia. Semayang ikut apa ni, anggaran waktu. Allah mungkin ni yang berlaku di Kutub Utara Selatan kot, mungkin pada hari yang siang panjang dan sebagainya. So itu menarik. Dalam dia takut benda tu, dia masih ingat benda yang besar, iaitu solat, dan bertanya kepada Nabi tentang penyelesaian. Dan Nabi beri penyelesaian banyak. Baik. Kemudian di sini kita lihat bahawa Nabi SAW juga menyebut bahawa dia memiliki keajaiban. So di sini ulama ada bincang satu isu, ulama hadis, bagaimana Allah boleh beri keajaiban sebegini kepada seorang manusia yang jahat macam ni, sampai ke tahap melampau, sampai ke ada orang tolak hadis Dajjal sebab ni, iaitu bagaimana dia boleh hidupkan yang mati, dihidupkan tanah bumi yang kering kuntang, dia keringkan bumi yang subur, dia sihatkan binatang ternak, dan dia terbalikkan binatang ternak tu jadi tak sihat balik. Kemudian dia boleh hidupkan balik depan-depan mata ni dan sebagainya. Dia tunjukkan pula syurga neraka depan mata dia. Dia tunjukkan pula sungai syurga, sungai neraka depan mata semua orang. Ini benda yang menyebabkan orang terpedaya. Tengok David Blaine pun dah percaya dah. Tu tak tengok Chris Angel ni. Dah pening lah. Lepas tu masuk Syria Takayama habis. Kan? Maksudnya ini sihir. Kan? Kita dah tahu macam mana dia buat. Itu dia buat trik. Kita dah macam nak pergi peluk dia tu. Punya seronok dia boleh buat. Kan? Apa, anak saya boleh buat macam dia metal, dia buat magic. Magic cara dia lah. Kan? Tapi kalau orang yang betul-betul tengok dari sudut-sudut, dia akan kata, ni pelik ni. Kan? Jadi dia bawa semua benda ni. Jadi ada ulama bincang sampai tahap tu. Betul ke ni? Boleh ke sampai macam ni? Jawapan dia, ulama huraikan, kalau ada timbul persoalan, ulama huraikan, sebenarnya dia dapat kekuasaan tu bukan dalam tempoh masa yang panjang. Itu satu. Dan yang kedua, kekuasaan dia ada had. Iaitu had yang paling utama, dia tak boleh ubah muka dia. Itu confirm, clear. Muka dia tak boleh ubah. Kalau tidak dia ubah muka, kan? Hari ni muka macam Badrshah, besok muka macam Sifu, kan? Lusa muka macam Shahrukh. Jadi lagilah best, kan? Dia boleh buat tapi pelik juga dia tak buat apa tu, yang make up tu kan, plastik surgery, ataupun yang make up tu, buah telinga panjang tu, dia tak buat, kan? So dia ada limit. Dan dia ada limit dia sampai Nabi kata, bila dia bunuh yang pemuda tu, yang Nabi sebut sebagai orang yang di antara manusia yang terbaik di akhir zaman, yang datang jumpa dia, cakap engkau lah Dajjal yang Nabi bagi tahu. Siapa dia ni, anak sebab cucu siapa saya tak tahu. Amin. Jadi
Doa apa tahu tu, amin. Doa nak bagi dia manusia terbaik lah kan. Maknanya bunuh, hidup balik, dia tak ada bunuh dah lepas tu. Orang yang dibunuh tadi, sebelum bunuh, dalam hadis yang saya sebut, dia tanya kepada yang hadir, okey, kalau aku bunuh dia ni, aku hidupkan balik, okey tak? Ikut aku, ikut. Sebab takkanlah kau boleh buat kan, tak logik kan. Dia bunuh dan sampai tercampak jauh dalam hadis tersebut, dan dia cantuhkan balik. Lepas tu orang lain semua ikut dia. Kemudian orang yang lelaki ni kata apa? Confirm Dajjal dia. Kau ni confirm kau Dajjal kan? Maka dia pun bengang, tapi dia tak boleh buat apa lah lepas tu. Maka dia ada limit puasa dia. So tak mungkin Tuhan akan bagi. Ini yang saya teringat kata-kata yang menarik juga, kalau boleh kita sebutkan di sini, macam mana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada sini lah, cari jap. Bagaimana keajaiban yang berlaku kepada dia, menyebabkan orang heran kenapa Allah SWT boleh berikan segala kelebihan ini kepada seorang makhluk yang jahat. Nampak macam kerana inilah orang ikut dia. Tak jumpa pun cari cerita dia satu hari orang jumpa Imam Asy-Syafi'i, sebut kat dia, kata bahawa ada ulama' mengatakan, tak tahu ni adalah Yunus bin Abdul A'la, rawi hadis, dia kata kalau kamu lihat manusia itu jalan atas air, nanti dulu tengok amalan dia dulu, jangan terus kata dia wali kan. Imam Syafi'i kata patut tambah lagi, kalau kamu lihat orang itu berjalan atas air dan terbang di atas udara, jangan declare dia wali lagi, mereka melihat kepada amalan dia. So ini biasa berlaku, dan kita baca kisah, banyak kisah-kisah ajaib ni berlaku. Ada orang cerita seorang yang jahil mengajar orang dekat pokok, dia duduk kat pokok tu tumbuh balik, kemudian dia terbang dulu baru dia mengajar. Terbang. Kisah ni ada semua. Dia buat magic dulu baru dia mengajar. Dia ni bukan ulama'. Mereka yang buat ajaran-ajaran sejak zaman dulu sampai hari ni, dia nak tarik perhatian orang dengan magic. Dan itu satu. Kemudian satu lagi ialah bagaimana kita melihat bahawa fitnah Dajjal ini digambarkan oleh Nabi bahawa dia di antara fitnah yang besar kan? Yang besar di akhir zaman. Okey. Dan tapi yang peliknya ialah nampak macam dia mudah untuk dikesan. Antara mudah dikesan ialah dia ada tulisan kafir dekat dahi dia. So ini ada di antara ulama' yang bincang panjang, tulisan betul ke dan sebagainya ke apa. Kita ambil pandangan Imam Nawawi sebagai contoh. Dia kata tulisan itu tulisan yang benar, yang memang wujud nampak terang-terang, tapi hanya nampak kepada orang yang beriman. Itu maksudnya. Itu sebabnya, bukan kata maksudnya semua orang boleh kesan dia. Sebab tu ada orang yang boleh petikaikan dia. Kalau dah begitu jelas tanda-tanda dia, termasuk semua ni, kita buat contoh mudah lah. Ajaran sesat zaman mana, dunia mana, zaman bila pun, teruk macam mana pun ketua dia, akan ada pengikut yang sanggup cium kepala, cium kaki, minum pula kaki, air basuhan kaki, walaupun dia cakap pun tak sedar, muka pun tak insya mana kan, tapi dia berjaya mencuri hati. Tu maksudnya, hati tu yang dicuri. Dia katakan maksudnya, saya pernah dengar seorang pengakuan daripada kawan saya yang keluar pada ajaran sesat ni. Dia kata dia kagum dengan pemimpin dia ni, disebabkan baik sangat-sangat. Lalas sekali dia tak nampak salah, sebab dia baik sangat. Sampai ke tahap nak makan apa makan, nak minta duit dia bagi, nak tolong apa dia tolong, nak apa semua okey. Jadi apa itu orang kata apa? Ahsin lin nas tastaqbil qulubahum. Kalau kita buat baik dengan orang, kamu boleh menghambakan hati mereka. Itu kita buat baik. Masalahnya ni menghambakan hati orang untuk kejahatan, kan? Dan kita nampak Dajjal juga lebih kepada bukan sahaja menarik, tapi dia juga membawa ancaman. Dia juga menggertak. So tak heran kenapa ada pengikut yang ramai di mana dia gertak, dan dia bagi amaran. Kan, dia masuk satu tempat,
yang dia boleh buat segala-galanya untuk menunjukkan bahawa dia berkuasa, sehingga akan disebut keluar khazanah bumi, dia boleh keluarkan dan ikut dia. Allah Allah macam mana bentuk dia. Bila saya sebut benda macam ni, kita tahu bahawa ada orang yang cuba tafsirkan ikut logik akal segala benda yang kita sebut tadi. Dia cuba tafsirkan sampai ke tahap saya pernah tengok tafsiran yang mengatakan bukan soal mata buta, mata satu semua tak. Dia katalah mata kiri, mata kanan tu membawa maksud apa? Pandangan apa lah. Mata kiri maksud pandangan zahir, mata kanan maksud pandangan maknawi. Jadi dia lepas tu dia gelak pula dekat orang yang tafsirkan Dajjal ni mata dia macam tu. Digelakkan. Maksudnya ini macam apalah orang Islam ni. Nabi cakap kiasan pun kau tak faham. Tu. Ini satu lagi isu yang saya nak tengahkan, bahawa bukan persoalan Dajjal sahaja yang kita kena fikirkan soal ni. Kesemua hadis Nabi, bahkan boleh masuk juga kepada ayat-ayat Al-Quran, semuanya pada asalnya turun mesti kepada makna hakiki, mesti kepada makna asal. Melainkan ada bukti, melainkan orang Arab memang macam tu menggunakannya untuk maknawi atau berkiasan. Kita jangan anggap macam setengah orang dianggap semua ayat Quran dan semua hadis mengandungi dua makna, iaitu makna zahir dan batin. Sehingga kan ayat yang jelas pun cuba ditafsirkan dengan cara batin. Contoh macam ayat bila raja perempuan Sabak tanya menteri-menteri dia, apa pandangan kamu tentang Sulaiman ni, kita nak masuk Islam, nak ikut dia ke, kita nak lawan dia ke, kita nak buat apa. Jadi menteri dia bagi satu nasihat, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja ni kalau dia masuk negara, dia bawa tentera dia habis, rosak. Jadi kita kena bagi hadiah dia, kita buat baik dengan dia. Jadi ada orang tafsir ayat tu, dan saya jumpa tafsiran tu, dia kata muluk di sini raja-raja bukan maksud raja, maksudnya ialah nafsu-nafsu. Idza dakhalu qaryatan, qaryah tu kampung tu ataupun negeri, ialah hati. Afsaduha, dia akan hancurkan hati tu. So semua ayat akan dibawa kepada makna batin. Okey lagi kalau dia kata ada dua makna. Ni tak, dia kata semua menjurus kepada batin, maknawi maksudnya. Kalau Nabi cakap ni, ini kiasan, jangan macam tu. Ada tempat dan ada undang-undang, ada kaedah. Iaitu kaedah dia ialah kaedah bahasa Arab, yang pada zaman itu umat Arab telah pun selesai kaedah bahasa dia, dan kita boleh detect makna luar dan makna dalam berdasarkan nas, berdasarkan suasana dan peristiwa, berdasarkan sebab nuzul dan sebagainya, tafsiran ulama. Sebab tu bila ulama bincang banyak pasal Dajjal ni, hakikat ke kiasan, kita melihat kebanyakan ulama yang terkemuka menyebut ni hakikat. Soal mata dia, soal muka dia, soal fizikal dia, soal tulisan kafir di muka dia dan sebagainya, soal hakikat. Terpulang kalau orang tu kata, dia kata macam ni, kata saya tak setuju pendapat ustaz, saya nak ambil benda-benda maknawi. Saya kata kalau kita boleh setuju dan tak setuju berdasarkan pandangan semata-mata, habis semua, tak ada undang-undang, tak ada pengikat dia panggil. Kan? Kita kena ada panduan. Kita tak boleh, macam contoh kalau kita nak cakap, saya nak interpret macam ni, itu hak saya. Kita tengoklah bahasa apa. Kalau bahasa Jepun, tengok kaedah bahasa Jepun lah. Dia tak boleh suka hati saya. Ni Jepun cakap real, kita cakap ini pantun. So susah itu masuk dia. So bahasa Arab pun sama juga. Baik, kemudian itu soal fizikal. Kalau ada ketinggalan, nanti sahabat-sahabat boleh tambah, insyaAllah. Dia tidak mempunyai anak, okey. Dia tak melahirkan anak. Dan ada satu lagi isu yang timbul, iaitu adakah dia ni, ada dua isu mungkin kita boleh sebut, iaitu pertama si dah sebut Ibn Sayyad tadi kan. Jadi ulama berbincang panjang macam mana nak kaitkan Ibn Sayyad dengan kisah Dajjal yang di akhir zaman kan. Jadi ada ulama kata, ataupun ramai ulama yang kita lihat bahawa menunjuk bahawa Dajjal akhir zaman ni memang ada. Soal dia Ibn Sayyad ke, dia orang mana ke, cerita lain. Tapi Dajjal di akhir zaman ni memang ada. Dajjal yang paling besar, yang paling hebat maksudnya kan, macam Ultraman tu lah, adik-beradik Ultraman tu kan. Dan hadis-hadis Nabi menyebut
Kita tengok hadis sahih menyebut, dan hadis dalam sunan juga menyebut tentang Dajjal di akhir zaman ni ada lebih kurang, ada lafaz menyebut 30 semuanya. Akhirnya, yang paling akhir ialah Dajjal, yang Al-Masih Dajjal. So ada riwayat begitu. Dan ada yang menyebut hampir 30. Dan ada lafaz hadis yang menyebut 27. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia kata, dalam Hurayat Sahih Bukhari, dia kata ini maksud 30 tu bukan 30 tepat, tapi hampir 30 kan? Dan yang penting ialah yang akhir sekali ialah Al-Masihud Dajjal. Itu maksud dia. Jadi tak heranlah kalau dia itu dianggap Dajjal sekalipun, dari segi bahasa dia dianggap sama juga di kalangan 30 yang begitu, yang membawa tu. Dan ada ulama yang kata huraian bahawa Ibnu Sayyad ni bukan manusia pun. Ini ada ulama yang bagi penjelasan sebab nak memahamkan, bukan dia teka, tapi dia juga memahamkan bahawa ia adalah syaitan yang datang, yang membawa, yang mengganggu dan menguji sahabat. Dan kemudian di hujung hayat dia, saya tersipu mungkin boleh sahkan, di hujung hayat dia hilang, dia tak tahu ke mana. Ada riwayat menyebut begitu kan? Walaupun dia masuk Islam, sampai sahabat risau duduk sebelah dia kan, dia pergi haji dia kan, risau takut dia suruh letak barang pun letak sana lah kat pokok. Dia pergi ambil susu, tak apalah panas, tak nak kan. Lalah dia pun sedih, kata aku ikut hati aku, tension bunuh diri. Orang cakap aku Dajjal kan. Tapi last kali dia cakap something juga yang nampak macam pelik. Sahabat tu dah nak okey lah kan. Lepas tu maksud dia, masya-Allah, dia cakap macam dia tak kisah dia Dajjal pun tak apa. Jadi ada pula macam tu. Jadi dia ni something wrong kan. Daripada kecil sampai ke besar kan. Itu susah. Sahabat sampai risau kan. Bukan sebab risau, kenapa? Sahabat sudah pasti mengetahui, tapi keburukan yang dibawa tu kita tak tahu macam mana kan. Allahu a'lam, mungkin sahabat melihat lagi banyak benda yang kita tak nampak, yang menyebabkan kerisauan mereka. Baik. Dari mana dia datang ataupun asal daripada mana, disebut dalam hadis dengan jelas bahawa Dajjal ni ialah Yahudi. Okey, Yahudi, dan dia akan keluar daripada, dalam hadis disebut Khurasan dan juga disebut Asbahan ya. Dan bersamanya ialah ramai daripada orang-orang Yahudi di sana. Disebut dalam satu riwayat 70,000, 70,000. Dan sifatnya ialah ada menyebut mereka memakai tijan, mereka memakai tayarisah ataupun tailasan kan, satu macam kain yang tudung tu kan, apa tu, menandakan mereka ni orang-orang yang hebat kan, orang yang hebat. Bermakna bukan hanya 70,000 lah. 70,000 ni yang top lah kan. Baik, mungkin pahlawan dia ke apa kan. Okey, ini yang mungkin menimbulkan keheranan kepada ramai orang lah. Bagaimana begitu detail disebut benda ni daripada sana. Keluar dia disebut ni ialah keluar, maksud dia mengisytiharkan dan memulakan kempen dia. Itu maksud dia, kempen dia. Dia nak bayang mu susah, mungkin dia naik kenderaan besar, dia angkat tangan lambai ke apa. Kita pun tak tahu. Tentera berkeliling semua kan. Baik. Dan kita merujuk juga kepada hadis yang kita semua tahu bahawa tentang dia terkurung. Riwayat Muslim, Ahmad dan lagi, terkurung satu tempat di sebuah pulau Dan Nabi SAW seronok sebab Tamim Ad-Dari ni, sahabat dia ni, mengesahkan apa yang Nabi dapat. Nabi suka, Nabi seronok kan. Situ pun ada orang rasa pelik juga. Cerita Dajjal kan cerita menakutkan, tapi Nabi seronok. Maksudnya sebab apa? Pertama sebab menyokong kisah dia yang dia dah ceritakan. Yang kedua ialah kerana Dajjal beritahu dia tak akan ganggu Mekah dan Madinah. So ada itu seronok tu kan. Kan seronok pada Dajjal sangat. Maksudnya Dajjal dia bahaya kan. Apa ni, fitnah.
Dan pada hadis tu pun ramai orang yang timbulkan banyak pertanyaan. Wallahu alam, mungkin ada orang yang nafikan riwayat ni. Ada orang kata ini sebahagian daripada macam kita panggil kisah-kisah pelaut, kisah-kisah orang di lautan yang nampak macam-macam. Susah juga nak cakap lah kan. Kita tak boleh lah nampak macam tu. Kalau jenis orang yang jenis lok-lak kan boleh lah. Dia pergi duduk di kapal di tengah laut, jadi pening, nampak hantu, nampak nampak raksasa besar, USO ke apa, USO, submerging, kan. Jadi dia nampak macam-macam. Sedangkan nampak ikan poh tapi dia kata USO. Nampak ikan poh duk timbul air, dia dah tu USO. Kan. Baik. Jadi hadis tu kita sebut dalam Sahih Muslim dan panjang lebar menyebut dalam tu dan menyebut bahawa dia telah pun ada. Kan? Maksud yang Dajjal Akbar ni, yang Dajjal besar ni telah pun ada dan dia tahu semua. Dan dia menakutkan sahabat-sahabat yang tengok ni. Dan dia tanya, ni dah jadi. So dia dah ada pula satu ilmu yang Allah bagi dekat dia, yang dia tahu bila dia akan muncul dan apa tanda dia. So ini ada orang timbul persoalan juga, kenapa dia boleh tahu? Kan? Sebab kita zaman sekarang ni ramai tukang tilik menipu semua, kan? Buat ramalan semua, teka semua. Tapi Dajjal ni dia bagi exact, betul. Ini ada di antara yang dia panggil fitnah daripada Allah SWT. Ujian. Maksudnya kita kan susah. Bila orang datang tipu dengan kita pun kita dah teruji, kan? Maksudnya datang ni orang Kelantan. So kita dah ni rumah dekat ni, ni anak dua. Jadi kita dah teruji. Itu maksud ujian tu. Kan, bukan soal ujian ni maksud dia sepak kita ke apa tak. Ujian ni maksud kita keliru. Kita keliru dengan satu benda yang orang tahu benda gaib. Keliru. Keliru. Sedangkan dia teka. Contoh dia yang cakap dengan roh. Dia teka. Saya cakap dengan nenek. Nenek nama apa? Nenek ada. Nenek itu dah meninggal dah. Dia boleh kontak nenek tu. Lepas tu dia boleh beritahu nama lebih kurang sama. Kita dah kita pun keluar air mata. Boleh tengah salam. Jadi kita tadi baru duduk semayang, bukan main duduk zikir. Lepas tu orang pump sikit, kita dah goyang, kan? Dah risau. Ini maksud fitnah. Dan dia diikat pada masa itu, menunjukkan bahawa dia belum lagi diizinkan keluar. So ini yang orang duk kait dengan Ibn Sayyad tadi tu. Sebenarnya dia bukan orang yang sama lah. Okey, orang yang sama. Dan tempat yang dia boleh pergi ialah seluruh dunia. Okey, seluruh dunia kecuali ada hadis menyebut Mekah dan Madinah. Ada hadis lain menambah Baitul Maqdis dan tempat lain. Jadi yang penting sekarang ni dia boleh pergi ke mana sahaja dan dia boleh kempen yang begitu laju. Dan dia ada bantuan syaitan-syaitan. Ada riwayat menyebut di sini bahawa dia bertanya kepada sekumpulan manusia, maukah aku beriman kepada aku kalau aku bangkitkan, hidupkan balik ibu dan ayah kamu yang dah mati. Maka syaitan-syaitan datang menyerupakan diri seperti ibu dan ayah, cakap ikutlah dia ni Tuhan kita. Mana bukan dihidupkan betul, tapi dia menyerupakan. Dan dia pergi ke Madinah dan cuba untuk masuk ke Madinah, walaupun dia tahu, tapi tak dapat. Dan dia telah mengumpulkan tenteranya dan terdiri daripada Yahudi, orang munafik yang keluar dari Mekah dan Madinah pergi jumpa dia, dan juga orang Arab disebutkan dalam riwayat, dan orang Islam yang lain. Begitu ramai yang mengikut dia, dan dia menunjukkan kehebatan dia sehingga orang menyatakan dia Tuhan. Jadi dan penghujungnya dia telah terkejut dengan turunnya Nabi Isa. So ini bab turun Nabi Isa, Nabi kat Brother Shah dia cerita Bible cakap apa. Dan dia dibunuh. Okey, dibunuh
Bahkan pada awalnya pun dia dah hampir mati dan dia lari. Melihat Nabi Isa saja sudah menyebabkan dia lemah dan musnah, tapi dia lari dan dibunuh di Palestin. Okey. Itu seperti halu tentang benda ni. Dan saya rasa lebih kalau kita nak kongsi maklumat, nak bertanya dan sebagainya, mungkin kita boleh akhiri dengan panduan untuk menghindari ujian Dajjal ini. Pertamanya ialah memantapkan keimanan, bersedia dari segi sudut kerohanian. Dan di sini ada pertembungan di antara kebendaan dan keimanan. Sebab tu Abu Hasan An-Nadwi, Syekh Abu Hasan Ali Abu Hasan An-Nadwi daripada India, yang telah pun meninggal pada tahun 99, Disember 99, dia telah buat buku yang cantik menghuraikan surah Al-Kahfi. Dan dia kaitkan kenapa surah ini Nabi suruh baca kalau jumpa Dajjal, dan siapa yang baca dia selamat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Maka dia dapati bahawa bukan sekadar baca di depan muka Dajjal, tetapi surah ini mengajar Muslim supaya mengutamakan akhirat dan mengutamakan keimanan. Dan 4 kisah dalam surah Al-Kahfi itu menunjukkan pertarungan antara kebendaan dan keimanan. So dia kata Dajjal ni ialah yang membawa kebendaan dan menggugat keimanan. Maka sesuai surah ini Nabi suruh baca, bukan hanya baca untuk menghindari dari segi menghalau atau menghalang, tapi untuk meningkatkan keimanan. Dan alhamdulillah kita dah kerjasama dengan IAS. Hari itu kita dah buat sedikit tentang memahami surah Al-Kahfi, dan kita lihat betapa jelas kaitan itu. Dan juga satu lagi ialah kita berdoa seperti mana disebut tadi, berdoa dalam solat, sentiasa berdoa. Dan sebab apa? Sebab ada riwayat yang menyebutkan bahawa akan datang Dajjal ini ketika mana manusia sudah tidak lagi menyebut tentang Dajjal. Bila ada seminar ni tak main lagi lah. Jadi bila dah alhamdulillah, bila tidak ada lagi disebut di mimbar-mimbar, tidak ada disebut di masjid-masjid, tak lagi dipedulikan orang, tak lagi diminta perlindungan, memang sesuai dia datang. Itu maksud dia. Manusia leka dan lupa. Itu maksud kan. Jadi kita berlindung pada Allah, mohon perlindungan. Kerana apa? Dia mengugat keimanan. Dan juga satu lagi ialah kita mengamalkan kita panggil konsep tu lari daripada gangguan itu, yang disebut dalam hadis bahawa kalau datang dia, maka Nabi SAW suruh jauhi dia. Kalau tahu dia dah datang, dia landing dekat mana-mana airport, so kita kena cepat-cepat lah tengok berita dia ada kat mana, lari. Pastikan ada jarak antara kita dengan dia. Itu maksud dia. Supaya apa? Supaya kita tak overconfident cakap, wah apa ni, kita tak kisahlah, kita ni kan apa, duk main seminar kuliah orang kan, setakat. Jadi kita duk kata setakat kan. Lepas tu bila datang Dajjal, kan. Okey, saya baca sikit hadis tu. Surah Kahfi, auzubillah. Okey, cantik. Okey. Lepas tu Imam Nawawi kata, okey, tersebut akhir dengan pandangan Imam Nawawi kata, sebab kenapa Nabi SAW suruh kita ataupun menyebut di antara kelebihan orang yang menghafal 10 ayat daripada awal atau daripada akhir, dua-dua ada surah Kahfi, ialah dia kata faman tadabbaraha lam yuftatan bid-dajjal. Siapa yang tadabbur ayat-ayat ini, dia tak akan diuji oleh Dajjal. Itu idea dia. Itu maksud hadis dia. Bukan orang yang dia hafal tapi dia tak tadabbur dan dia tak ada langsung rasa risau dan sebagainya. Dan baik, saya setakat itulah saya bentangkan, lebih kepada melengkapkan apa yang Sifu bentangkan. Kalau ada soalan lepas ni kita akan bincangkan. Kalau ada penambahan dialu-alukan. Dan jangan lupa beritahu kawan-kawan lah kalau Dajjal dah muncul. Pesan-pesan kepada kebenaran. Okey. Wallahu a'lam. Setakat tu seserah pada Abdul Syah. Kita pulang kepada majoriti. Assalamualaikum. Dah selesai Dajjal, boleh balik.
Okey ke? Tutup sekarang. Dia nak tanya soalan. Dia sibuk. Nak tanya soalan? Okey, mesti nak tanya soalan. Okey, jadi saya nak tanya, kita dua pilihan solat. Kita boleh break dulu. Katakan sejam untuk kita solat Zuhur, makan-makan dan sebagainya, dan kita sambung balik dengan sesi soal jawab. Ataupun kita teruskan saja dengan sesi soal jawab, lebih kurang katakan sejam atau lebih sikit, bergantung pada berapa banyak soalan yang ada, dan kemudian kita tutup. So kita undi. Okey, siapa kata nak soal jawab dulu? Okey, siapa kata nak tangguhkan Zuhur dulu? Tangguhkan Zuhur. Tangguhkan Zuhur. Okey, siapa kata nak solat Zuhur dulu? Solat Zuhur ni kurang. Okey, sekali lagi ya. Boleh ya? Okey, siapa kata nak teruskan dengan Q&A dan selesaikan? Okey, di apa ya? Start. Okey, berapa ramai kata nak berhenti dulu, kita solat Zuhur, makan dulu dan kemudian sambung balik? Ada. Okey. So saya lihat begini, yang ramai kata nak teruskan saja. Yang ramai kata begitu. Tetapi yang kata nak apa ni, tangguh dulu pun kurang sikit je, bukan kurang banyak. So apa saya buat sebagai kuasa veto? Okey, kita tangguhkan dulu. Okey, kita tangguhkan dulu sebab saya menghormati perintah luar kepada kita solat Zuhur dulu. Alright. Okey, kita break katakan sejam. Okey, cukup? Boleh? Kita sambung balik pukul 2.30. Okey, 2.30 kita sambung balik.